Okey. So bila kita nak salurkan udara, kita nak salurkan udara kat mana? Sebab tu kita ada tiup. Tiup. Ni nampak tak tiup ni? Tiup yang bentuk yang bahagian sempit ni. Sebab tu kita ada tiup venturi untuk salurkan udara ni. Faham? Boleh? Itu faham tak? Faham. Faham. So sekarang ni kita nak salurkan udara supaya bila udara tu dia bakar dengan petrol, terhasillah pembakaran dalam enjin kereta ke dalam silinder enjin. So kat mana silinder enjin ni? Kat bahagian kanan ni lah bahagian sini lah silinder enjin. Okay, sekarang ni petrol kat mana? Petrol berada dalam tangki kat sini macam mana nak bagi petrol ni bergerak pergi ke enjin? Macam mana? Sebab itulah kita petrol ni kan dalam tangki kan. So mesti ada something untuk push petrol ni naik ke atas. Betul tak? Kan? Mesti ada something petrol ni naik ke atas ni. Siapa yang nak push? Takkan nak suruh hantu yang push kan? Okay, so sebab itulah kamu kena hasilkan dekat bahagian sini, kamu kena hasilkan tekanan ni apa? Bahagian sini kamu kena buat tekanan dia rendah. Supaya apa? Supaya dekat sini tekanan yang dalam tangki tu tinggi. Bila dalam tangki ni tekanan atmosfera tau, tekanan atmosfera. Bila tekanan atmosfera tinggi dia dapat tolak petrol ni naik ke atas. So kamu kena wujudkan dua jenis tekanan. Satu tekanan rendah, satu tekanan tinggi. Macam mana nak buat tekanan rendah? Sebab tu kita kena pakai tiup yang sempit ni Yang bahagian tengah ni yang sempit, tiup venturi ni yang sempit ni. Sebab kamu tahu kan, kalau tiup yang sempit, aliran kamu alirkanlah udara kat sini kan. Alirkan udara kat sini. So tiup yang sempit udara dia apa? Respon laju ke perlahan? Tiup yang sempit. Laju. Tiup yang sempit udara dia laju. Bila udara dia laju, ni tiup ni udara dia mengalir dalam tiup ni So bahagian sempit ni udara dia laju. Bila udara dia laju, tekanan udara kat situ apa? Rendah. Tekanan udara dia rendah. So bila tekanan udara kat sini rendah, so dekat atmosfera ni, tekanan atmosfera yang bahagian sini ni bolehlah tinggi, okey? Tekanan atmosfera sini tinggi. Okey, so bila tekanan atmosfera ni tinggi, so dia dapatlah tolak petrol ni pergi ke bahagian sempit ni. Boleh? Nampak tak? So petrol ni boleh nampak So petrol ni bolehlah naik ke atas. Dan petrol dia boleh naik ke atas dan dia pun bolehlah mengalir petrol tu bila dia dah campur dengan udara kan, dalam tiup ni ada udara. So berlakulah pembakaran ke silinder enjin. So kat sini cikgu ada ni sekejap Ada tak diagram? Oh, cikgu dah ni tak ada dah Oh, tak ada pula. Tak apalah. So macam itulah. So nak kasi petrol tu naik ke atas, sebab itulah kena buat sini tekanan dia rendah. Okay, supaya udara tu boleh, bila tekanan dia rendah, sebab tu kena pakai tiup venturi yang sempit. Okay, so petrol tu boleh naik atas, dia boleh campur dengan udara. Berlakulah pembakaran. Bolehlah dia berlaku pembakaran ke silinder enjin. Okay, campuran petrol dan udara. Okay. Boleh. Okay, next. Penundur Bunsen pula. Tengok penundur Bunsen. Kan kamu buka penundur Bunsen tu, ada gas, betul tak? Boleh ke gas tu terbakar tanpa udara? Respon. Dah tidur ke? Tak kan? Gas tu hanya boleh terbakar kalau ada udara sekali. Sebab itulah lubang udara tak boleh tutup. Okey, lubang udara tu kena buka. Supaya apa? Supaya udara tu boleh masuk ke dalam lubang udara ni. Sekarang ni, macam mana nak bagi udara ni masuk? Siapa nak tolak udara ni masuk ke dalam lubang? Takkan kamu nak tiup udara ni masuk dalam lubang ni kan? So dekat luar ni, tekanan dia mesti apa? Respon. Tekanan atmosfera dekat luar mesti apa? Tinggi.
tinggi. Okay, baru dia boleh tolak udara ni masuk. Kalau nak buat luar ni tinggi, yang dekat bahagian dalam ni tekanan dia mesti rendah. Tekanan udara ni mesti rendah. Macam mana nak buat tekanan udara dalam ni rendah? Kamu kena bagi apa? Aliran udara kat sini apa? Tinggi. Kamu kena bagi aliran udara dia tinggi Kamu kena bagi aliran udara dalam tiup tu laju. Sebab itulah bila kamu buka pili, gas tu masuk sangatlah laju. Faham tak? Kan bila kamu buka kan bunyi, dengar bunyi kan? Betul tak? Laju kan? So gas tu laju Gas bergerak dia laju. So bila gas tu laju, gas kat sini laju. So tekanan dia rendah. So bila tekanan dalam ni rendah, so kat luar tekanan atmosfera dia tinggi, dia dapatlah tolak udara tu masuk. Okay, so udara tu bolehlah bercampur dengan gas. Okay, and then kamu, dan bolehlah dia terbakar. Nyalalah api kat sini. Faham? Faham ke? Faham. So kamu kena wujudkan dua jenis tekanan. Satu tekanan rendah, satu tekanan tinggi. Kalau kamu nak buat tekanan atmosfera tu tinggi untuk tolak, kamu kena pandai-pandailah buat alat kamu tu supaya jadi tekanan dia rendah. Cara dia macam ni lah. Buka gas, ni apa? Dalam ni ada gas, buka. So gas tu laju. Macam tadi kan karburator tu kan. Pandai-pandailah pakai tiup apa? Pakai tiup venturi sebab tahu bahagian sempit nanti udara dia laju, tekanan dia rendah. So sebab itulah kena belajar konsep fizik supaya kamu boleh cipta apa-apa alat yang kamu rasa kamu nak buat. Okey, contohnya macam penyembur racun serangga. Kamu nak keluarkan racun serangga ni. Racun serangga ni dalam tangki ni lah. Kan? Macam mana nak bagi racun serangga ni boleh naik ke atas tiup ni? Mesti ada something tolak dia, betul tak? So tekanan atmosfera dia kenapa? Respon. Nak tolak racun serangga ni naik ke atas. So tekanan atmosfera tinggi. Baru dia boleh tolak racun ni naik ke atas. Bila tekanan atmosfera ni tinggi, so bahagian sini mesti apa? Tekanan ni mesti apa? Rendah. Tekanan dia mesti rendah, okay? Tekanan udara kat sini mesti rendah. Macam mana nak hasilkan tekanan udara yang rendah? Sebab tu kita ada prinsip Bernoulli kata apa? Nak buat tekanan udara rendah, pastikan udara tu bergerak apa? Laju. Kena pastikan udara dia bergeraklah laju. Baru boleh hasilkan tekanan udara yang rendah. So macam nak bagi udara ni bergerak laju? Sebab tu kita pakai omboh. Kita pakai swing ni. So bila kita tolak ni, tolak omboh ni, nanti apa? Bila tolak, so udara yang keluar kat sini apa? Bila kamu tolak ni, bayangkan tolak, so udara kat sini dia akanlah laju. Okay, bila laju tekanan dia rendah. So bila tekanan dia rendah, tekanan atmosfera ni dapatlah tolak minyak racun ni naik ke atas. Okay. So sekejap cuba ikut video dia, korang tengok video dia. Contoh dia macam ni lah. Contoh, nampak dia tiup. Okay. Korang nampak tak dia naik atas macam mana? Sekejap So kita tiup, kita tolak omboh tu kan. Ataupun kita tiup, so nanti udara dia atas ni laju kan. Laju, tekanan dia rendah. Yang ni tekanan atmosfera dia tinggi. Cikgu boleh ke notik lah. Sekejap sekejap. Baik, tak ni lah. Kena pause Korang nampak ke air tu naik atas? Nampak ke? Nampak kan? Sekejap. Okay, so kat sini bila kamu tiup, udara sini laju. Udara sini laju, so tekanan dia rendah. Tekanan dia rendah. Lepas tu yang sini lah tekanan atmosfera dia tinggi. So dia dapat tolak air ni. Okay, dapat tolak air ni masuk ke dalam straw ni dan masuk ke dalam straw and then dia boleh hembus keluar. Okay.
Yang atas ni tekanan dia rendah kan. Sebab tu tekanan atmosfera boleh tolak air ni naik ke atas. Itu pun konsep yang dipakai oleh penyembur racun serangga. Okey. Macam itulah. Okey, dah habis dah kot. Lagi tak? Tak ada dah. Okey, ni potong Contoh 12 ni tak payahlah. Okey, ni potong. Habis dah kot Okey, so try jawab soalan ni. Kita sampai ke berapa ni? 1.5 Korang try jawab soalan ni sekejap. Sekejap. Cuba korang jawab soalan ni. Namakah bentuk keratan rentas sayap kapal terbang? Bentuk apa? Aerofil. Aerofil. Spelling betul lah. Macam mana nak spelling dia? Aerofoil. Aerofoil. So aerofoil. So kena betul dia punya ni spelling dia. Okey, next. Terangkan bagaimana kapal terbang boleh terangkat dari landasan apabila ia bergerak dengan laju semasa berlepas. Macam mana? Cikgu tak padam ke ni? Pasal padam. Okey dah. Okey, siapa nak explain? Macam mana kapal terbang boleh terangkat? Kamu nak explain macam mana ni? Siapa nak try? Ayat pertama. Apa ayat pertama? Cepat respon, cepat habis. Okey, kamu boleh explain pasal udara di bahagian atas dia. So, udara di bahagian atas sayap bergerak apa? Laju ke perlahan? Respon. Aliran udara di atas bergerak laju. Ya, betul. Okey. So, okey. Sekejap. Okey, kamu berjawab aliran udara di bahagian atas laju. Okey, bahagian atas laju menghasilkan tekanan apa? Menghasilkan tekanan yang rendah. Menghasilkan tekanan rendah. Okey. Dah 1 markah dah. Mana rendah? Okey, bahagian tekanan rendah. Okey. Next, kamu explain bahagian bawah pula. Aliran udara di bahagian bawah sayap apa? Aliran udara di bahagian bawah sayap laju ke perlahan? Respon. Perlahan. Perlahan. So menghasilkan tekanan apa? Rendah ke tinggi? Menghasilkan tekanan tekanan tinggi. Okey. So yang kat atas ni tekanan dia kat atas lah. Yang bawah sayap ni tekanan dia tinggi. Dia dapatlah tolak sayap tu ke atas. Okey. Yang bawah ni tekanan dia rendah. Bawah pula. Benda ni. Yang atas ni tekanan dia rendah. Tekanan rendah. Bawah ni tekanan tinggi. So dapat tolak sayap ke atas. Jadi perbezaan tekanan ni kan yang atas ni tekanan dia rendah, yang bawah ni tekanan dia tinggi. So perbezaan tekanan ni menghasilkan apa? Dapat menghasilkan apa ni? Daya angkat. Ya, menghasilkan daya angkat. Okey, sebab tu terhasillah daya angkat. Okey, jadi kamu nombor poin yang ketiga, perbezaan tekanan menghasilkan daya angkat, okey, yang dapat mengangkat kapal terbang tu, okey. Terhasillah daya angkat.
So kalau cikgu buat gambar kapal terbang, mana gambar kapal terbang? Macam tadi dia gambar kapal terbang. Sekejap ni kan. So kalau dia suruh kamu labelkan kat mana daya angkat dia, kamu labelkan kat atas ni Atas ni lah dia punya daya angkat. Yang bawah ni, yang anak panah ke bawah ni apa? Berat. Boleh? Faham ke ni? Kalau soalan dia tunjuk gambar kapal terbang, dia tanya kat mana daya angkat, kamu buat arrow yang kat sini, yang kat atas ni. Faham ke? Respon. Faham. Faham. Okay, next. Apa lagi ya? Sekejap. Habis dah soalan. Okey ni, berikan contoh-contoh lain aplikasi prinsip Bernoulli dalam kehidupan harian. Tadi baru ni. Baru cikgu bagi contoh-contoh. Apa contoh-contoh lain? Respon. Bagi je apa-apa. Tadi kamu belajar tentang apa? Alat apa? Alat apa yang menggunakan prinsip Bernoulli ni? Tiup Venturi. Oh, tiup Venturi. Detail lah sikit. Tiup Venturi dalam mana? Tiup Venturi dalam? Kereta. Penyembur racun serangga. Mana ada dalam penyembur racun serangga? Dalam enjin. Dalam karburator tu kan? Dalam karburator kereta tu. Dalam karburator. Yang penyembur racun serangga dia tak pakai tiup Venturi. Penyembur racun serangga tu dia kamu tolak pakai tu je. Mana? Sekejap penyembur racun serangga. Dia tak pakai tiup Venturi yang sempit tu. Dia pakai biasa je. Pakai omboh ni je. Dia pakai tolak omboh je. Okey. Yang sempit tu memang dia tak ada bahagian sempit, dia tolak je. So terasa angin kan kat luar ni kan. So kamu nak bagi contoh ni pun boleh. Penyembur racun serangga pun boleh juga. Okey, penyembur racun serangga. Penuh bangsa. Penunu bangsa. Penunu bangsa pun boleh. Okey. Next. Inilah. Okey, dia kata sebuah kapal terbang jisim dia 3.6 darab 10 kuasa 5 kilogram. Lepas tu luas permukaan dia 460 meter persegi. Okey, tentukan daya paduan yang bertindak ke atas kapal terbang itu. Kamu rasa daya paduannya apa? Kalau dia kata berada pada ketinggian yang tetap je. Maksudnya kan kapal terbang tu dia bukanlah ke atas ke, dia pergi atas ke, dia pergi ke bawah ke, tapi ketinggian dia tetap je. Cikgu rasa dia lupa. Cikgu rasa kan dia lupa perkataan ni kot. Berada pada aras ketinggian yang tetap dan hal laju dia tetap. So berapa daya paduan dia? Siapa jawab tadi? Ya betul, daya paduan dia 0 Newton. Okey, kenapa daya paduan dia 0 Newton? Sebab kita tengok tadi kapal terbang tadi tu. Yang ni kan. Okey. Dia pada ketinggian yang tetap kan. Cuba tengok berapa berat dia. Tadi dia kata kg dia berapa? Dia punya kg dia 3.6 darab 10 kuasa 5 kg. Tukar ke Newton, tukar ke berat berapa? Darab. Dapat berapa ni? W, nak kira berat apa? mg 3.6 darab 10 kuasa 5 kg. Darab dengan 9.81 Newton. Okay, cuba darab dapat berapa? Korang dah kira lah dapat berapa? Cikgu tak ada kalkulator lah. Kamu buat 3.6 dapat 10 kuasa 3531600. Buat dalam bentuk piawai. Mana cikgu punya kalkulator lah. Bentuk piawai. Tahu kan macam nak buat bentuk piawai? 3.53.
Kejap lah cikgu cari kalkulator cikgu. Sekejap. Ni download. Kalkulator tu jauh lah. Sekejap. Lagi 5 minit. Okey. So kat sini 3.6 lah, tak boleh ni pula. Tiga point enam. Lepas tu eksponen 5 darab dengan 9.81. So jawapannya 3531600. So kalau bentuk bentuk piawai buat je lah 353, tak payahlah bentuk piawai 3531600 Newton. Kamu dapat ni betul ke? Betul. Betul. So kalau itulah jawapan dia 3531600 Newton. So kat sini jawapannya adalah tentukan berat kapal terbang 3531600 Newton. Okey, next dia kata tentukan daya angkat pula yang bertindak ke atas kapal terbang itu. So berapa daya angkat dia? Mana? So kalau berat dia 3531600 Newton, daya angkat dia berapa? Dia dah katakan kapal terbang ni berada pada ketinggian yang tetap. Maksudnya dia bukan ke atas lagi ke bawah lagi ke, dia tetap je. Kalau dia tetap je, maksudnya apa? Bawah sama dengan Sama dengan atas. Dia sama dengan atas. So atas dia pun sama juga. 3531600 Newton. Okey. Sebab itulah kalau tadi soalan tu tanya apa? Dia tanya daya paduan kan. So berapa daya paduan dia? So daya paduan dia 0 Newton lah. 0 Newton. Sebab dia berlaku dalam keseimbangan daya kan. Atas sama dengan bawah. So 0 Newton kan. Ni atas tolak bawah kan 0. So daya paduan dia 0. Okey, last. Ni lah berdasarkan jawapan di 3 ni. Ini. Okey, hitung perbezaan tekanan di antara permukaan atas dengan bawah sayap kapal terbang itu. Okey, macam mana nak kira tekanan? Formula dia apa? Tekanan pressure. P pressure sama dengan apa? F per apa? Respon. Area kan? Luas permukaan, area. So kita dah ada luas permukaan 460. Okey, mana nak dapat daya ni? Ni daya apa sebenarnya? F ni apa? Kan tadi cikgu kata perbezaan tekanan menghasilkan apa? Perbezaan tekanan permukaan bawah, permukaan di antara permukaan atas dengan bawah sayap menghasilkan apa? Menghasilkan apa tadi? Tadi? Daya angkat. Daya angkat. Perbezaan tekanan kan bawah dengan atas sayap tu menghasilkan daya angkat. Menghasilkan daya angkat. So tadi apa kita punya daya angkat tadi? Tadi korang dah kira dah daya angkat kita berapa tadi? 3531600 Newton kan? So daya angkat kita adalah 3531600 Newton. And then bahagi dengan luas permukaan dia 460. Bahagi dapat berapa? Kira dah. Bahagi 460. Apa jawapan dia? 77.39 Newton. Ya, apa saya tak nampak. 7677.39. Okey, apa unit dia ni? Ni apa? Meter cos 2 Okey. Unit dia apa? Kamu nak jawab Newton, meter negatif 2 pun boleh, ataupun kamu nak jawab unit tekanan Pascal pun
boleh Kau nak jawab 7677.39 Pascal pun tak ada masalah. Okey, dah habislah tajuk daya dan tekanan. Okey. Senang je kan? Senang. Senang. So, minggu depan korang nak masuk apa? Elektrik ke radioaktif? Aktif. Radioaktif. Okey, so minggu depan masuk radioaktif. Itu saja. Bye-bye. Bye-bye cikgu. Terima Bye. kasih. Terima kasih Nada. Okay, sama-sama. Terima kasih Azam. Terima kasih cikgu. Terima kasih Azhar.